Saya, Cikgu Habibah. Kita ada 72 siri pembelajaran untuk dipelajari. Murid-murid dah bersedia untuk belajar? Jika sudah bersedia, mari kita belajar sekarang. Kali ini, kita akan belajar subjek sains. Jom kita belajar. Tak nampak pun. Tak ada pun. Hai. Assalamualaikum. Apa yang saya tengah buat ni? Lupa. Nama Cikgu Sarah. Jadi hari ni kita nak tahu tentang mikroorganisma. Tapi cikgu nak guna ni kanta pembesar. Boleh nampak tak? Macam tak nampak lah sebenarnya. Sebab mikroorganisma kita guna mikroskop. Kita tak guna kanta pembesar. Okey, apa maksud mikroorganisma? Mikro ialah benda yang sangat halus dan sendiri dan tak dapat dilihat dengan mata kasar. Jadi, boleh tak tengok dengan kanta pembesar? Tak boleh. Okey, organisma ialah benda hidup. Jadi, benda-benda kecil yang seni ni kita kena tengok guna mikroskop. Mikroorganisma ialah hidupan yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tapi dia ada di sekeliling kita semua. Okey, kemudian kita boleh tengok ada banyak jenis mikroorganisma sebenarnya. Cuma kita nampak ke atau tak nampak? Okey, yang nombor satu ialah alga. Alga dia mempunyai sifat pertumbuhan yang boleh ada dekat laut, dekat sungai, dekat tasik, dekat kolam. Kalau kita tengok kadang-kadang dekat longkang rumah kita pun ada warna hijau kecil-kecil tu kan? Itu ialah alga, jenis-jenis mikroorganisma. Okey, nama lain dalam alga ialah plankton dengan spirogyra. Dia pun dalam keluarga alga. Okey, kemudian kita ada protozoa. Okey, protozoa yang nombor 2. Protozoa juga ada dekat dalam habitat yang berair. Dia juga ada dalam kolam, ada dekat tasik, ada dekat sungai. Okey, contoh-contoh protozoa yang lain ialah ameba dengan paramecium. Yang ini memang kita tak nampak. Kalau alga tadi kita nampak hijau-hijau sikit. Yang protozoa kita tak nampak langsung. Okey, kemudian kita ada virus yang ketiga. Virus ni ialah mikroorganisma yang paling kecil. Dan dia ada banyak bentuk, ada banyak warna, ada banyak saiz. Dekat mana virus ni hidup? Dekat mana-mana, tak semestinya dekat air. Dan jenis-jenis virus yang kita kena tahu ialah influenza dan juga HIV. Pun tergolong dalam keluarga virus. Kalau sekarang ni dekat satu dunia kita dah ada virus COVID-19. Bahaya tak? Bahaya kan? Sekarang rupanya kita pun baru tahu mikroorganisma tu semua ada dekat sekeliling kita. Dan kemudian kita ada bakteria. Bakterianya ialah organisma unisel ataupun satu sel. Dia pun ada banyak bentuk, ada banyak saiz dan ada banyak warna. Contoh lain untuk bakteria ialah Salmonella, E. coli dan Pseudomonas aeruginosa. Nama dia canggih-canggih kan? Sedap nama dia. Tapi dia bagus tak untuk kita? Ada bagus, ada tak. Nanti cikgu akan terangkan apa kegunaan mikroorganisma dan apa keburukan mikroorganisma. Tapi sebelum tu ada lagi satu. Okey, yang terakhir dalam keluarga mikroorganisma ialah fungus. Okey, fungus ni dan ada yang kita boleh nampak, ada yang kita tak boleh nampak. Contoh dalam keluarga fungus ialah Penicillium, yeast, kulat, muka. Biasanya kalau kita tengok dekat roti ada hijau-hijau kan? Tu sebab dah ada kulat duduk dekat roti tu. Okey, ataupun biasanya kita boleh nampak kalau mak kita buat roti kat rumah, dia guna apa? Guna yeast. Jadi bagus tak mikroorganisma ni? Bagus. Semua kejadian Tuhan ni ada kebaikan dia dengan keburukan dia. Jadi kita kena tahu jenis-jenis mikroorganisma tadi tu sama macam kita juga. Dia pun ada proses hidup. Jadi dia tu akan bernafas macam kita juga tapi dia tak ada hidung. Okey, kemudian dia akan bergerak dan dia akan bertumbuh. Bertumbuh maksudnya dia boleh membiak. Dan kita kena gunakan akal kita ni untuk kebaikan dia atau keburukan dia. Jadi sebab tu kita kena belajar. Sekarang baru cikgu nak bagi tahu kelebihan mikroorganisma. Yang nombor satu ialah pembuatan makanan. Okey, contohnya macam buat roti kita guna yeast, kemudian kita ada yogurt. Kemudian
antara kelebihan mikroorganisma juga ialah kita buat ubat ataupun vaksin. Okey. Kemudian mikroorganisma juga dia berguna untuk penguraian ataupun kita buat bahan organik atau baja organik. Apa dia ni bahan organik, baja organik ni? Organik ni maksud dia semula jadi. Jadi kalau kat rumah kita ada kulit telur, ada kulit bawang, ada air basuhan beras, benda-benda macam tu kita jangan buang. Kita kumpulkan dia satu tempat, kita simpan, nanti mikroorganisma akan buat tugasan dia. Dia akan mengurai benda-benda yang terbuang tu untuk jadikan baja organik. Maknanya tak ada kimia. Baja organik ni guna untuk apa? Guna untuk kita suburkan tanaman kita. Nanti ada banyak buah, banyak bunga, banyak daun dekat kita punya pokok. Sebab pokok kita tak dapat bahan kimia. Dia hanya ada organik. Bagus tak? Bagus kan? Bahan organik ni. Okey, tapi mikroorganisma ni ada buruk dia juga tau. Macam contohnya COVID-19. COVID-19 tu apa dia? Virus. Okey, dia dalam keluarga virus. Ataupun influenza. Influenza ni dalam keluarga virus juga. Influenza biasanya dia ada dekat orang kalau sesama. Okey? So dia akan bagi bakteria ataupun dia akan bagi virus dekat orang lain. Jadi kalau kita tak jaga kesihatan ataupun kita tak jaga diri kita, kita akan mudah kena penyakit berjangkit yang disebabkan oleh mikroorganisma tadi ni, yang virus, yang bakteria tadi ni. Okey, kemudian antara keburukan dia yang lain juga ialah perebutan gigi. Kenapa gigi? Sebab kalau kita tak berus gigi, tak bersihkan gigi kita, nanti akan ada banyak mikroorganisma atau bakteria kat dalam mulut. Kurang-kurangnya berapa kali kena gosok gigi? Okey, paling kurang 2 kali. Masa kita bangun tidur dengan kita sebelum tidur. Dua-dua masa tidur juga. Tapi kena gosok gigi. Okey? Dan kemudian mikroorganisma ni juga boleh menyebabkan makanan rosak dan juga keracunan makanan. Bila contohnya roti yang dah habis dari luput. Tak sepatutnya roti apa-apa makanan. Tapi kita boleh lihat ada jenis mikroorganisma ni macam fungus tadi tu. Kita boleh tengok ada perubahan dekat makanan tu. So kalau ada perubahan kita tengok warna dia dah bertukar, dia punya bau dah tukar, bentuk dia dah tukar, mungkin makanan tu tak elok. Jadi kita tak boleh makan sebab ada mikroorganisma yang jahat tadi tu dah pergi dekat makanan-makanan tersebut. Okey, jadi kenapa kita nak kena belajar mikroorganisma ni? Sebab supaya kita boleh amalkan budaya hidup yang baik dalam kehidupan kita. Contohnya, kita kena menjaga kebersihan diri. Kena cuci tangan, kena pakai pelitup muka. Cikgu lupa pula cikgu punya. Okey, tapi kita kena jaga kita punya kesihatan untuk elakkan daripada terkena jangkitan penyakit. Kemudian, kita jangan berkongsi peralatan peribadi macam sikat, sabun, baju, berus gigi. Jangan kongsi. Kita beli kita punya sendiri. Okey? Kemudian, kita kenalah sediakan makanan yang bersih dan kita tak biarkan makanan kita tu terdedah. Sebab bila terdedah, kan tadi cikgu kata mikroorganisma ni dia macam kita kan, dia apa? Dia bergerak. Jadi dia boleh terbang ke, dia boleh jalan ke, dia merangkak ke. Nanti dia makan pula makanan kita. Kalau dia makan makanan kita, nanti kita pula makan, kita jadi apa? Nanti kita sakit. Jadi sebab tu kita kena sentiasa kalau ada makanan kita tutup dengan tudung saji atau apa-apa kita jangan bagi dia terdedah atau simpan dalam peti ais macam tu contohnya. Dan juga untuk orang-orang yang sakit. Contohnya kalau kita tahu kita sakit, kita kena bertanggungjawab. Kita buat apa? Selain pada kita makan ubat untuk sembuhkan diri kita, kita kena juga karantinkan diri kita. Okey, maknanya kita asingkan diri kita daripada orang lain. Kesian nanti orang lain tu yang tak demam, yang tak sakit, dia pun sakit juga sebab kita bawa virus tu kan. Jadi kita kena ada rasa tanggungjawab tu. Jaga diri kita untuk jaga juga orang lain. Jadi sebab tu awak kena tahu apa dia mikroorganisma supaya kita boleh bertanggungjawab terhadap semua kejadian Tuhan dekat dunia ni. Okey, satu terakhir sebelum ni cikgu nak pesan. Okey, kita kenalah apa? Kita kenalah jaga diri kita lagi jarak 1 meter.
pakai topeng muka, cuci tangan. Okey, semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum.